Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Jadi pada hari ini kita akan sambung bab 4, Matematik Pengguna Percukaian. So, di bawah standard kandungan 4.1 percukaian, standard pembelajaran 4.1.1 menghuraikan tujuan percukaian. Tahukah anda, pentadbiran sebuah negara ialah satu proses yang rumit dan memerlukan peruntukan yang besar. Cukai merupakan sumber kewangan yang utama bagi sesebuah kerajaan untuk mentadbir urus dan membangunkan negara. Sistem cukai yang optimum bukan sahaja berupaya menjadi hasil kerajaan, malahan juga dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat dan mendorong pelaburan swasta. Apakah cukai yang ada di Malaysia? Jadi, pelajar boleh rujuk muka surat 96. Apakah tujuan percukaian? Percukaian ialah satu proses hasil iaitu wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan, misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam Parlimen. Jadi secara ringkasnya kita tengok dekat sini, rakyat membayar cukai dan diuruskan oleh kerajaan untuk membangunkan negara demi kemakmuran yang dinikmati oleh rakyat. Ini secara ringkas cukai tersebut. Jadi tujuan percukaian boleh diringkaskan seperti dalam rajah di bawah. Ini tujuan percukaian. Yang pertama sebagai sumber pendapatan kerajaan iaitu untuk mentadbir urus negara, untuk membiayai projek pembangunan negara, untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, seterusnya sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Sebagai contoh, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Katakan seseorang itu dia ada membayar rawatan perubatan ibu bapa, jadi orang tersebut dapat pelepasan cukai. Okey, selain itu juga cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Okey, seterusnya tujuan percukaian itu juga sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai boleh dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Misalnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Paling senang kalau awak tengok rokok dekat kotak rokok tu, dia dah tertera dari segi side effect dia. Lepas tu harga rokok tu sebenarnya tinggi. Kenapa tinggi? Sebab dia kenakan cukai rokok. Sebenarnya sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Dekat sini supaya kita nak, kerajaan sebenarnya nak kawal orang yang merokok. Bila harga tu lebih mahal, jadi dengan harapan kekerapan membeli ataupun dapat mengurangkan orang daripada membeli rokok dan merokok. Okey. Seterusnya, tujuan percukaian ini juga sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. So, pelajar boleh rujuk muka surat 98. Ni ke mana hasil cukai digunakan? Kepada pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara serta pembangunan. Ini hasil-hasil cukai itu diperuntukkan kepada sektor-sektor ini. Seterusnya kita sambung di bawah standard pembelajaran 4.1.2 menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan. Okey, seterusnya pelajar boleh merujuk muka surat 99. Apakah jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan? Okey, jadi kita tengok dekat sini ada 5. Yang pertama cukai pendapatan, yang kedua cukai jalan, yang ketiga cukai pintu, yang keempat cukai tanah dan kelima cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, so awak ingat dekat sini ada 5 cukai, 5 jenis cukai. So kita akan pergi satu per satu. Okey, yang pertama, cukai pendapatan. Cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia.
Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai, mentaksirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Seterusnya, laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan iaitu BNCP sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet iaitu Easy Hasil. Okey, sesuai sangat dengan kita musim COVID ni. Semua pembayar cukai akan isi melalui Easy Hasil. Sistem taksiran sendiri digunakan, pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. Okey, sistem taksiran sendiri digunakan, pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. Okey, yang pertama sekali dia taksir sendiri, membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Sekiranya taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya, misalnya taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. So maksudnya untuk tahun 2020 dia akan buat taksiran pada untuk taksiran harta 2020, dia akan buat taksiran pada 2021. Okey, yang dah lalu dia akan buat untuk tahun berikutnya. Okey, tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan iaitu borang BE pada 30 April. Manakala individu yang menjalankan perniagaan iaitu borang B pada 30 Jun. Okey, jadi seterusnya menyimpan rekod semua dokumen seperti borang dan resit-resit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Okey, dekat sini cikgu nak share kalau resit yang boleh kita claim untuk pengecualian cukai tu, kalau resit tu dia daripada print. Kalau print tu dinasihatkan untuk kita photostate. Sebab kalau print ni, kalau perasan carbon dekat print resit tu dia boleh hilang. Jadi kalau bayangkanlah kalau simpan 7 tahun, bila tiba masa awak nak claim sekiranya berlaku apa-apa masalah, tengok resit tu dah kosong. Jadi dia tak boleh claim. Jadi ada orang mencadangkan untuk photostate dan simpan. Okey, seterusnya ketiga, bayar. Pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan ataupun PCB. Okey, jadi kesan pengelakkan cukai. Maksud kesan pengelakkan cukai ni maksudnya dia tak membayar. Okey, dia mengelak daripada membayar cukai. Jadi sekiranya tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Ini di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53, Seksyen 112-1. Seterusnya, jika tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP, maksudnya dia tipulah sikit dekat sini kan, boleh didenda didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Ini pun ada akta dia dekat sini. Seterusnya, sekiranya memberi maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain, okey, boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Di bawah Akta Cukai Pendapatan, okey, ini tadi seksyen ke atas ni 113-1A, yang ni -1B. Dan sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Maksudnya memang dia tak nak bayar cukai. Boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Okey, ini ada akta. So yang ni tertakluk kepada perubahan lah dari semasa ke semasa. Untuk yang terkini ni, kesan pengelakan cukai ni dapat pada 14 September 2020. Okey, ni sumber dia. Okey, seterusnya cukai jalan. So kita tengok sini, contoh lesen kenderaan motor. Okey. Cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan ataupun lesen kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Contohlah kalau kena roadblock kan, biasa polis akan tengok okey mana lesen kenderaan, maksudnya kena dipaparkan dan make sure dia tak expired, okey, dia tak tamat tempoh. Kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspahkom untuk diperiksa
laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke JPJ untuk mengaktif balik cukai jalan. Okey, sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Pihak yang mengutip adalah JPJ. Jadi kesan pengelakan cukai kalau dia tak bayar ataupun dia tak renew dia punya cukai jalan tu, ni boleh didenda tidak melebihi RM2,000 di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, ini juga pada 14 September 2020 lah dia dapatkan maklumat ni. So mungkin akan berlaku perubahan dari semasa ke semasa. Okey, pelajar boleh rujuk muka surat 101, cukai yang ketiga iaitu cukai pintu. Cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Okey, daripada cukai pintu ni lah, okey, kita digunakan untuk penyelenggaraan seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang, okey. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran, di mana pihak yang mengutip adalah pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah. Katakanlah dekat rumah kawasan rumah awak ada longkang yang tersumbat. So awak boleh call je Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. So diorang akan datang untuk membaiki longkang tersebut. Okey? Jadi kesan pengelakan cukai sekiranya tak bayar dalam tempoh yang ditetapkan akan berlaku tunggakan. Di sini dia akan bagi notis dalam borang E, okey, di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sekiranya tunggakan tidak dijelaskan dalam tempoh 15 hari selepas notis diberi, waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Okey, waran tahanan ni ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftar mahkamah tinggi mengikut Seksyen 151. Yang ni akta kerajaan dia. Okey, yang ni pun tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya di muka surat 101, cukai tanah. Okey, tadi cukai pintu, ni cukai tanah. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Pihak yang mengutip adalah pihak berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Kalau cukai pintu tadi pejabat daerah, tetapi cukai tanah ini dikutip oleh pihak berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Okey, katakan rumah tu pangsapuri ataupun kondo. Dekat sini cukai yang terlibat adalah cukai petak yang merupakan cukai yang dikenakan kepada hak milik strata seperti pangsapuri dan kondominium bagi menggantikan cukai tanah. Sebab mungkin nanti ada yang kata, cikgu rumah saya kondo tak duduk atas tanah. Jadi cukai yang perlu dibayar adalah cukai petak. Dan kalau kondo ni dia ada bayaran maintenance. Macam tadi kan kat sini kalau kita tengok yang sebelum ni, okey, kalau yang sebelum ni kita ada cukai pintu tadi. Cukai pintu untuk penyelenggaraan contohnya sampah, longkang. Tetapi kalau kondo ni biasanya dia akan bayar kepada maintenance, pejabat yang bertindak ataupun yang menguruskan bangunan tersebut. Jadi urusan sampah dan penyelenggaraan contoh macam longkang, pihak syarikat itulah yang akan menyelesaikannya. Okey? Jadi untuk cukai tanah ni sekiranya pengelakan, kesan pengelakan cukai, maksudnya tak bayar, tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, akan diberi notis tuntutan dalam borang 6A, okey, di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97, dan sekiranya masih gagal menjelaskan jumlah tuntutan dalam tempoh yang notis tuntutan, tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Okey, dan yang terakhir adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018, terdiri daripada dua jenis iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barang yang bercukai pada peringkat pengeluaran dan pengimportan. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman,
telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Okey, contoh paling mudah lah. Penyediaan makanan dan minuman. Katakan awak beli KFC, awak beli pizza ataupun makanan-makanan yang tertentu ni, awak bayar ikut sekian harga. Tetapi bila bayar, dia ada lebihan dekat situ. Antaranya adalah cukai perkhidmatan ataupun service charge. Jadi ini contoh yang paling mudah lah. Ataupun perkhidmatan hotel. Katakan kita booking sekian harga. Tetapi bila kita bayar, ada pula tambahan harga kat situ. Ini adalah cukai perkhidmatan. Jadi pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan 2018. Jadi dekat sini, pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi ambang RM500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Yang ni tengok dia punya nilai perkhidmatan bercukai. Ni lebih ni. Okey, apa maksud nilai ambang ni? Bukan nasi ambeng nasi ambeng. Nilai ambang ialah nilai pusingan tahunan seseorang yang menentukan tanggungjawab untuk didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan. Okey? Pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Contoh tadi, katakan awak beli KFC. So KFC tu dia akan kutip cukai perkhidmatan daripada kita dan dikumpulkan dalam masa yang tertentu dia akan serah kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey? Jadi cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikenakan di wilayah bebas cukai antaranya Pulau Pulau Langkawi dan Pengkalan Kubu Kelantan. Sebab tu orang ramai suka beli coklat dekat Pulau Langkawi kan, sebab dekat sini wilayah bebas cukai. Maksudnya cukai tak ada kat situ. Okey, seterusnya kesan pengelakan cukai. Sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Kesalahan pertama boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda aman cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Ini kalau kesalahan pertama dia buat lagi kesalahan kedua dan seterusnya 20 kali ganda hingga 40 kali ganda aman cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun. Okey, sekiranya aman cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan, boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000. Kalau awak tengok denda dia agak mahal sebab cukai ni lebih kepada company-company atau syarikat-syarikat yang besar. Okey? Pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Okey, boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pihak yang membantu ni siapa? Mungkinlah accountant kan. Accountant buat salah dekat situ dia ataupun dia tak nyatakan penyata cukai dengan betul, dia boleh didenda lah. Okey? Jadi sebagai tugasan, yang ni cikgu akan letak di bahagian deskripsi. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh ambil di situ je. Simple je. Yang ni cikgu nak awak tuliskan tujuan percukaian. Kemudian 5 jenis cukai. Lepas tu beza antara cukai tanah dan cukai pintu. Jadi sehingga bertemu lagi untuk video akan datang. Stay at home, duduk di rumah. Cikgu doakan semoga semua pelajar cikgu, ahli keluarga dan siapa saja yang menonton video ini sentiasa di dalam lindungan Allah dan semoga negara kita cepat-cepatlah berlalu COVID-19 ini. Okey, Assalamualaikum. Bye.